Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informasi, salam sejahtera dan salam hormat kepada semua rakan-rakan yang sempat bersama di channel di YouTube saya. Okey. Di kesempatan ini bagi rakan-rakan yang masih lagi belum subscribe channel, boleh subscribe untuk kita sharekan bersama teman-teman yang lain, dan kita harus bersedia dengan medium yang seperti ini dan media sosial dan sebagainya untuk kita menghadapi PRU yang ke-15, kerana waktu pemilihan parti boleh dikatakan hampir ke penghujungnya, dan hari Jumaat esok, hari ini hari Jumaat dan juga esok adalah 2 hari yang terakhir bagi beberapa cabang yang telah pun ditangguhkan untuk pemilihan. Mereka mengadakan pemilihan dan terserahlah kepada ahli-ahli untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing di cabang masing-masing. Dan saya faham mungkin agak sukar bagi kita untuk nak tarik semula, nak bawa semula ahli-ahli untuk turun mengundi, kerana mereka telah pun bersiap sedia untuk hadir pada hari yang mula ditetapkan. Ada yang telah pun sampai ke tempat pengundian tetapi dimaklumkan ditunda dan sebagainya, sedikit banyak melemahkan sedikit semangat mereka, dan tidak mudah untuk kita nak pujuk balik untuk mereka datang semula untuk memberikan undian, tak kira kepada mana-mana pihak. Dan ini adalah cabaran bagi cabang-cabang yang berkenaan, dan saya amat bersimpatilah dengan cabang-cabang yang terpaksa melakukan pemilihan semula, dan saya tahu betapa sukarnya kerja dan juga beban yang mereka tanggung untuk menarik minat ahli-ahli untuk kembali menunaikan tanggungjawab. Tapi apa nak dibuat, selain daripada kita terpaksa usahakan sebaik mungkin seraya upaya agar amalan demokrasi dalam parti kita ini dapat didahulukan bersama, dan semua ahli parti boleh mengambil bahagian untuk menentukan pucuk pimpinan mereka sama ada di peringkat cabang maupun di peringkat pusat. Sudah pastinya akan ada berbagai-bagai tomahan, tuduhan, dakwaan, pandangan, kritikan ekoran daripada tindakan JPP menangguhkan pemilihan atau membatalkan pemilihan yang telah pun dibuat dan kena buat semula. Dan saya pasti JPP punya alasan-alasan yang tertentu. Saya tidak mahu untuk mengatakan 100% JPP melakukan kesalahan, dan saya kena akut bahawa sudah pastinya ada kelemahan-kelemahan yang perlu diperbetulkan dalam sistem yang baru kali pertama kita gunakan, iaitu secara online dan juga fizikal, secara hybrid. Boleh memilih melalui online dan boleh juga memilih melalui fizikal, dan bagi saya secara umumnya merupakan satu kemajuan yang diperolehi, diamalkan oleh parti kita, yang tidak diamalkan oleh mana-mana parti, walaupun UMNO sekalipun. Walaupun UMNO adalah parti yang paling tua dalam sejarah negara kita, keadilan parti yang agak muda lah, baru 23 tahun lebih kurang berada di dalam negara kita sebagai sebuah parti politik, tetapi kita mampu dan juga berani untuk melakukan perubahan ini. Yang pastinya ada kelemahan, dan saya percaya pengurusan parti, pihak parti akan membuat analisa selepas ini, memikirkan apakah kaedah yang terbaik untuk mengurangkan kelemahan yang terjadi. Okey, ada yang mengatakan penangguhan ini adalah kerana kepentingan pihak-pihak yang tertentu ataupun kumpulan-kumpulan yang tertentu. Kumpulan A mengatakan JPP bersebahat dengan kumpulan B, kumpulan B mengatakan JPP bersebahat dengan kumpulan A. Ada penangguhan yang menguntungkan kumpulan A, ada juga penangguhan yang menguntungkan kumpulan B. Jadi bila kedua-duanya membuat dakwaan sedemikian, maka sukarlah, sukar untuk kita nak hukum mana satu yang betul, maka kita naklah pandang kepada zahirnya. JPP perlu menyatakan sebab-sebabnya secara terbuka, kenapa cabang ini perlu ditangguhkan, kenapa cabang ini perlu diadakan undian semula. Perlu didedahkan kepada ahli-ahli supaya tidak ada persepsi-persepsi yang sedemikian rupa. Yang jadi persoalan seperti cabang-cabang yang telah pun selesai melaksanakan pemilihan,
dan keputusan yang keluar mengundi online dan juga mengundi fizikal telah pun disiarkan dalam web, tetapi dapat surat ataupun notis ya untuk mengadakan pemilihan semula seperti mana cabang Kemaman, ya, Pensiangan dan mungkin juga ada cabang-cabang yang lain. Jadi ini perlu diperjelaskan oleh JPP dan saya harap JPP boleh penjelaskan kepada ahli-ahli agar dapat mengurangkan sedikit tomahan-tomahan ataupun prasangka-prasangka yang tidak baik terhadap JPP. Seperti mana yang saya faham, di antara cabang-cabang yang telah selesai mengadakan pengundian dan diminta untuk membuat pemilihan semula adalah kerana terdapatnya bantahan ataupun aduan. Ya, walaupun bukan daripada calon-calon, tapi aduan daripada pihak-pihak yang berkaitan. Seperti mana Pensiangan saya difahamkan aduan itu datangnya daripada pengawas itu sendiri. Bahkan ada yang melibatkan laporan polis juga dibuat. Jadi mungkin JPP melihat satu laporan ataupun satu aduan yang agak serius. Kemungkinan di situ JPP mengambil keputusan untuk mengadakan pengundian semula. Jadi kalau itulah alasannya, maka saya fikir tidak ada kaitanlah ya, Pensiangan sebagai dijadikan hujah untuk nak membantu satu kumpulan lain ya, dan untuk mengalahkan satu kumpulan lain. Kalau betul itu sebagai alasannya. Tetapi JPP perlu juga ya menjadi kewajipan kepada pihak JPP untuk mendedahkannya, ya, mendedahkan kepada ahli secara umum walaupun tidak secara terperinci, tapi sekurang-kurangnya secara umum. Mengapa beberapa cabang yang telah pun melakukan pemilihan atau pengundian ini dan peratusan mereka telah pun disiarkan dalam laman web parti, tetapi diminta untuk mengadakan pemilihan. Jadi ini yang kritikal sikit, ya, yang perlukan penjelasan lanjut daripada pihak JPP untuk mengurangkan prasangka dan sebagainya. Bagi cabang-cabang yang telah pun diumumkan lebih awal untuk ditangguhkan, ya, seperti mana di Kelantan dan juga di Kedah, ya, dan juga di Hulu Selangor yang telah pun di awal diumumkan, saya rasa tidak ada masalah sangat. Ya. Macam di Kelantan, di antaranya adalah mungkin dari segi persiapan, persediaan pengawas yang tidak mencukupi, ada juga di masalah sistem kepada tablet yang digunakan pakai, ya, mungkin tidak berfungsi dengan baik. Waktu itu, maka ditangguhkan. Seperti di Hulu Selangor adalah masalah logistik, ya, kerana tidak adanya kerjasama seperti mana yang diharapkan oleh JPP. Penyediaan tempat tidak sempurna, ya, tidak lengkap dan sebagainya, maka ianya ditangguh. Dan itulah yang kita faham. Okey, itu bab pemilihan dan saya nak sentuh sikitlah isu semasa selain daripada pemilihan, iaitu baru-baru ini kita tengok satu veteran tentera yang telah pun dipanggil dalam pembarisan sempena hari bekas tentera lah yang diadakan di Dataran Pahlawan, ya, tak salah saya, dan yang menjadi viral apabila warga tentera ni dah rata-ratanya berumur, ya, berumur lingkungan macam saya, mungkin muda sikit daripada saya ataupun lebih tua sikit daripada saya, ya, mereka diminta hadir dalam pembarisan, berada di tengah panas, berdiri lebih kurang 2 jam, hampir 3 jam untuk mendengar kata-kata pemimpin yang berada dalam kemah, ya. Jadi untuk dengar amanat daripada presiden mereka bekas tentera dan juga amanat daripada Menteri Pertahanan, ya. Jadi pada saya, bila disebut pembarisan, kalau kita dalam tentera ini dah pastilah pembarisan itu sama ada pembarisan kawat. Tidak semestinya pembarisan itu berada di padang kawat. Ada pembarisan yang dibuat di dalam dewan, ya, hanya satu pembarisan. Kalau persembahan kawat ataupun ada acara pembarisan bergerak, ya, diadakan di padang kawat lah. Itu bagi warga tentera. Tapi kalau bekas tentera, saya rasa tidak perlulah, ya, untuk kita mengadakan pembarisan. Kerana mereka dah berpuluh tahun, ya, mereka dah jemu dah dengan kawat ni. Kebanyakan majoritinya lah pasukan infanteri, saya tahu. Ya, bekas tentera ni majoritinya ada mereka daripada pasukan infanteri, pasukan Melayu, Ranger, Artillery, Armor, ya, Komando namanya. Dan mereka ini dah jemu, cemuih orang kata, ya, di tengah panas, berdiri dan sebagainya. Puluhan tahun mereka alami benda itu setiap hari, ya. Jadi bila mereka dah bersara, sepatutnya kita layan sebagai seorang pesara, ya. Kalau kita nak kumpulkan mereka,
boleh saja dikumpulkan sama ada di dalam dewan. Bagilah sedikit keselesaan kepada mereka. Ya, puluhan tahun mereka berada di bawah cahaya matahari, pancaran matahari, cahaya terik matahari, tak boleh bergerak, ya, duduk kaku di tengah padang kawat. Ya. Hari ini dia dah bersara, takkanlah kita nak layan seperti itu. Ya. Dia dah berumur, bukan ada sikit banyak sakit gaut, tak boleh berdiri lama, ya, sikit banyak ada sakit pinggang, maklumlah orang berusia, ya, 50 tahun ke atas, rata-ratanya 40 lebih lah, ya, yang dah bersara ni, itu tuan bersara awal. Jadi sudah tentu bermacam-macam masalah bagi mereka untuk mereka berdiri agak lama, ya, hanya untuk mendengar kata pemimpin mereka. Sedangkan pemimpin itu pun, ya, berada dalam kemah, mereka boleh duduk, ya, dilindungi dari cahaya matahari. Tetapi kita warga tentera ramai-ramai duduk berimpun di tengah panas. Jadi saya rasa satu layanan yang tidak begitu baiklah, yang tidak begitu mesra ditunjukkan oleh pihak kerajaan, pihak penganjur program tersebut yang tidak memikirkan usahakan nak selesaikan masalah, ya, seperti mana yang dikemukakan oleh bekas tentera. Banyak tuntutan bekas tentera ni sebenarnya bertahun-tahun kita dengar tuntutan mereka, ya. Usahakan nak dengar tuntutan mereka, tetapi untuk nak melayani, ya, bekas tentera sebagai tetamu pada hari itu, pada hari sambutan itu pun kita gagal nak lakukan. Jadi sebab itulah saya amat tidak bersetuju, ya, walaupun saya tidak terlibat, ya, saya bekas tentera pun tidak terlibat dalam pemeriksaan itu, tetapi melihat rakan-rakan kita bila layan sedemikian rupa, saya rasa tidak wajarlah, ya, untuk pihak penganjur dan juga pihak kerajaan melayani bekas tentera sedemikian rupa. Jadi bagi saya dapat tahu pada bulan 6 ini ada perhimpunan yang dianjurkan oleh bekas tentera juga. Saya tahu daripada pihak mana, dan bagi saya tidak ada masalah, ya, kita sebagai bekas tentera yang telah pun bersara dalam tentera, kita mungkin tidak boleh bercakap banyak, ya, nak kritik kerajaan, nak tegur kerajaan, kita agak terhad, ya, kerana kita terpaksa mematuhi disiplin-disiplin undang-undang yang ditetapkan oleh tentera. Tapi kalau dah jadi pesara tentera, kalau mulut kita masih lagi nak ditutup, maka saya rasa tidak adil lah, ya, sebagai warga tentera yang telah dilatih dengan ketahanan mental dan fizikal, kita dilatih untuk membuat satu keputusan sendiri, ya, keputusan yang baik untuk diri kita, untuk kepentingan kita, masyarakat dan sebagainya, kepentingan negara, sepatutnya kita terjemahkan dengan lebih baik selepas kita menjadi seorang pesara. Dan malanglah kalau kita dalam tentera kita dilatih, ya, dengan sifat berani, sifat kita latih untuk ketahanan mental dan fizikal, tetapi bila kita dah bersara, kita masih lagi seperti seolah menjadi lembu di sejuk hidung. Ya? Buatlah apa pun, ya, saya akan terima. Ini yang saya rasa patut diubah di kalangan bekas tentera. Kita tak mengatakan bekas tentera perlu menyokong pembangkang atau bersama dengan kerajaan, tapi sekurang-kurangnya, ya, kita apabila kita melihat satu perkara yang tidak baik, itu harus kita tegurkan, harus ditegur, harus kita kritik, dan kita berikan pandangan. Dan untuk kebajikan, ya, bekas tentera harus kita fikirkan kepentingan umum. Ya, jangan kita fikir perut kita sendiri dan kita fikirkan tentang pencen kita semata-mata, tetapi sebagai bekas tentera kita nak juga melindungi kepentingan kebajikan warga tentera yang kita tahu mereka dalam perkhidmatan, mereka tidak boleh nak bersuara. Kita lah kalau boleh yang telah pun bersara untuk membawa hasil asal mereka, kebajikan mereka, pengenayaan sekiranya berlaku ke atas mereka. Contohnya saya berikan seperti mana seorang tentera yang saya pernah sebut sebelum ini, seorang tentera yang telah pun diminta menamat perkhidmatan, dia berhenti ke perkhidmatan hanya kerana tidak mengambil vaksin. Saya rasa ini harus juga disuarakan oleh Persatuan Bekas Tentera sebagai untuk menjaga kebajikan warga tentera yang dalam perkhidmatan. Yang bagi saya satu keputusan yang amat tidak adil, ya, terhadap mereka, hanya kerana tidak mengambil vaksin maka dia nak diberhenti ke perkhidmatan. Tinggal berapa bulan saja lagi untuk dia bersara, ya. Kerana kesannya amat besar sekiranya kita mengambil tindakan sedemikian rupa sehingga kita seolah-olah tidak langsung mengingati jasa-jasanya yang puluhan tahun memberikan perkhidmatan kepada ATM dan juga kepada negara,
tetapi hanya kerana kesilapan, ya, mungkin bukan disengajakan, mungkin kerana sebab-sebab tertentu, mungkin kurangnya fahaman penerangan pada dirinya, ya, mungkin atas sebab-sebab yang lain dia menolak untuk mengambil vaksin, maka saya rasa bukanlah satu jenayah, ya, yang telah dilakukan, kerana dalam undang-undang negara tidak ada uh, kewajipan, ya, untuk mengambil vaksin ketika itu, ya, tidak diwajibkan. Cuma tentu menggalakkan, dan satu galakan itu kalau kiranya ada anggota yang gagal untuk mematuhinya, kita anggap bukanlah satu jenayah. Mungkin kita boleh mengambil tindakan-tindakan disiplin yang lain, tetapi menjatuhkan hukuman tamatkan perkhidmatan itu adalah satu mandatori yang saya rasa amat keterlaluan lah, ya, untuk dikenakan kepada anggota berkenaan. Dan ini sepatutnya diperjuangkan juga oleh bekas tentera. Ya. Jangan kita hanya berhimpun, kita bercakap, ya, kita hanya bercerita tentang pelarasan pencen, gaji, allowance, ya, menaikkan pencen, kadar pencen dan sebagainya. Ya, bagi saya lebih kepada personal, ya, lebih kepada kepentingan pesara-pesara itu sendiri, dan kita seolah lupa kepada banyak lagi perkara yang harus diperjuangkan. Bukan saja untuk bekas tentera, bukan saja untuk tentera yang tidak berpencen, tetapi juga kita harus suarakan juga rakan-rakan kita, anak-anak kita, mungkin adik-adik kita, saudara mara kita yang masih dalam perkhidmatan. Mereka tidak mampu untuk menyatakan apa yang mereka nak katakan, dan kitalah sepatutnya suarakan apa yang mereka ingin perkatakan. Ya. Jadi inilah saya harapkan supaya bekas tentera dapat berfungsi lebih baik, dan insyaAllah saya cuba bawa kepada di peringkat parti, ya, Parti Keadilan khususnya, saya ada nyatakan idea ini kepada Setiausaha Agung, ya, yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution, supaya kalau dulu kita ada satu pertubuhan, ya, bekas tentera dalam Parti Keadilan yang dipanggil pahlawan, ya, pernah berfungsi ketika di beberapa dua kepimpinan lah yang saya sempat, ya, dan yang terakhir di bawah Presiden Pahlawan atau Pengurusi Pahlawan Encik Asri kalau saya. Dan saya lihat dianya seperti mati, tidak lagi aktif dalam Parti Keadilan, dan saya tahu apa yang berlaku selepas itu. Dan saya mintalah, ya, selepas habis waktu pemilihan ini, tak kiralah siapa menang pemilihan presiden, saya minta pimpinan parti bawa kembali, ya, pahlawan ini, ataupun diberi nama jenama yang lain, pulanglah, tapi untuk mengumpulkan bekas-bekas tentera, terutamanya yang berada dalam Parti Keadilan itu. Ramai sekarang ni bekas tentera yang berada dalam Parti Keadilan, bahkan ada yang bertanggungjawab jawatan. Dulu pernah kita ada senator bekas tentera, kita pernah ada YB ahli parlimen bekas tentera, ada adun daripada bekas tentera, ya, paling tidaknya ada ketua-ketua cabang yang daripada bekas tentera, dan Parti Keadilan harus juga memberikan ruang ini kepada bekas-bekas tentera, seperti mana kita berikan ruang kepada, sekarang sudah ada biro orang kurang upaya, ya, dalam keadilan. Kita ada bironya, dan kita harap pahlawan ataupun satu pertubuhan yang lain yang mengumpulkan semua bekas-bekas tentera dalam Parti Keadilan ini dapat dihidupkan dan menjadi paling tidak satu biro dalam politik yang boleh bergerak lebih agresif, ya, untuk kita perjuangkan bukan dalam lingkungan bekas tentera saja, bukan saja dalam lingkungan bekas tentera yang tidak berpencen, tetapi juga kita akan cuba membawa suara warga-warga tentera yang di dalam perkhidmatan, dan kita sebagai Parti Keadilan akan menyatakan kehendak-kehendak mereka. Apakah pandangan mereka, kritikan mereka terhadap kerjaya, ya, yang sedang mereka sertai, dan juga kepada bekas tentera, kita akan cuba memperjuangkan apakah kebajikan yang munasabah yang seharusnya pihak kerajaan berikan kepada bekas-bekas tentera ini. Ya, itu cadangan saya, dan insyaAllah saya akan cuba usahakan sedaya upaya supaya Parti Keadilan lebih fokus, ya, kepada kebajikan bekas-bekas tentera ini. Dan saya rasa cukup sampai di sini untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada rakan yang bersama, dan insyaAllah kita akan kembali dalam isu-isu lain yang boleh kita kongsikan dengan anda semua. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.